Untuk jam ini, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama menerusi perkongsian sains dan Islam. Dah pun bersedia dikonti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Pada hari ini kita ada Encik Mustaqim Malik untuk bersama dengan rakan-rakan. Assalamualaikum Encik Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana hadir untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Hari ini nak cerita tentang simbiosis dan pengajaran buat seorang hamba. Betul. Kenapa seorang hamba kan? Kejap kita akan tahu kenapa jawapan dia. Cuma awalan ni kita berikan terlebih dahululah. Bila sebut tentang simbiosis ni selalu orang dengar. Betul. Tapi adakah kita betul-betul faham? Adakah kita betul-betul tahu kewujudan simbiosis ni dalam kitaran kehidupan kita? Jom kita awalan ini. Apa yang dimaksudkan dengan simbiosis? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yati, para pendengar Radio IKIM khususnya yang masih setia mengikuti program Sains dan Islam kita setiap hari Jumaat pukul 12 suku tengah hari. Dan insya-Allah semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Amin. Terlindung daripada wabak. Dan semoga program yang kita bawakan setiap minggu ini Sains dan Islam dapat memberikan manfaat, tak banyak sedikit cukuplah untuk kita semua. InsyaAllah. Jadi dalam program Sains dan Islam ini kita banyak membincangkan tentang interaksi yang berlaku antara dua disiplin ilmu, sains dan Islam. Dan seperti yang kita katakan dan kita janjikan, bulan Februari ini bulan kita menghayati kebesaran Allah yang terpapar pada alam, supaya ia menjadi pengajaran buat kita dan akhirnya dapat membantu mempertingkatkan keimanan kita, insya-Allah. Setakat ini kita ada mengambil pengajaran daripada alam sekeliling. Kita tengok contohnya minggu pertama kita cerita pasal gagak. Yang kedua kita undur balik, kita tengok dalam diri kita. Hari ini insya-Allah kita akan tengok kombinasi antara pelbagai organisma yang membentuk interaksi simbiosis. Dan kita kaitkan dengan pengajaran buat diri kita, buat seorang hamba. Jadi adik-adik yang mengikuti pembelajaran sains di bangku sekolah mesti dah pernah dengar topik simbiosis. Ya, simbiosis ni topik di bawah, kalau dalam sains yang lebih khusus dia di bawah bidang ekologi. Rantaian makanan semua itulah kan. Betul. Ekologi ni cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dan alam sekitar. Antara haiwan, tumbuhan dan ada juga elemen yang tidak hidup, yang kita kata tak hidup lah, seperti udara, matahari. Dan dalam Al-Quran sendiri kalau kita tengok banyak sebenarnya elemen ekologi yang disebutkan untuk kita perhatikan. Misalnya kalau dalam nama surah sahaja kita tengok ada Al-Baqarah, lembu. Al-Fil yang dinamakan sempena gajah. An-Namlu, semut. An-Nahlu, lebah. Dan juga ada tumbuhan seperti at-tin, buah tin. Dan juga elemen-elemen yang kita kata tak hidup, walaupun kita panggil dia makhluk juga sebenarnya. Asy-Syams, matahari. Al-Qamar, bulan. So, ada surah Al-Qamar. Adz-Dzariyat, udara. Masya-Allah. Itu dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan ini yang dinamakan sempena nama surah, dan ada juga yang disebutkan tanpa dinamakan sebagai surah. Contohnya seperti Rumman, delima. Dan juga Zaitun, An-Nahru, sungai. Dan juga Al-Bahru, laut. Macam-macam lagi lah disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran elemen-elemen ekologi ini. Dan semua ini ada di sekeliling kita, wujud secara bersekali. Bila dia wujud secara bersekali, maka ia akan berinteraksi. Interaksi yang timbul antaranya ialah simbiosis. Simbiosis ini secara khusus ialah bermaksud interaksi antara dua spesies yang berbeza yang hidup bersama-sama dalam tempoh masa yang panjang. Jadi simbiosis ni dia boleh memberi kesan yang buruk dan baik, sama ada satu spesies ataupun kedua-dua spesies. Dia adalah yang ada yang dapat kesan baik, ada yang dapat kesan buruk. Dan insya-Allah kita akan lihat pengajaran daripada simbiosis ni. Ya, nak ambil ibrah pengajaran daripada simbiosis ini, satu kitaran dalam kehidupan kita. InsyaAllah, cumanya nak tahu juga sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi mendalam tentang pelajaran ini, boleh tak kita fahamkan lagi dulu apa sebenarnya jenis, contoh mungkin kan, kalau kita boleh berikan contoh simbiosis ni terhadap alam supaya kita lebih faham. Okey. Dalam simbiosis ni ada beberapa jenis yang biasa dibincangkan. Antaranya yang pertama, komensalisme.
Maksud dia? Commensalism. Nanti kita tengok. Ha. Yang kedua, mutualisme. Mutual. Yang ketiga, parasitisme. Parasitism. Okey. Commensalisme ini adalah satu interaksi simbiosis yang melibatkan dua spesies berbeza. Salah satunya mendapat manfaat, satu lagi tak dapat apa-apa. Dapat baik pun tak, dapat buruk pun tak. Oh, faham. Jadi kalau kita nak ambil contoh? Contoh? Ikan jerung Aha. dan juga remora fish. Saya tak jumpa lagi, saya tak pasti boleh ke nak sebut Gambar ikan remora, ikan. tapi kita kekalkanlah remora fish. Ikan juga, kita biasa, kalau siapa biasa tengok National Geographic, dia akan adalah dokumentari tentang jerung. Dan jerung ni kalau kita tengok dia berenang, akan ada ikan-ikan kecil Yang ikut menimpil dia. macam Ya, tu. betul. Itulah remora fish. Remora fish ni dia ada struktur kat kepala dia macam disc yang membuatkan dia melekat pada haiwan yang lebih besar. Antaranya jerung lah. Jerung ataupun ikan pari yang lebih besar. Dan apabila dia melekat pada jerung ini, dia membolehkan dia mendapat makanan apa yang jerung makan. Bila jerung memburu, dapat makanan, sisa-sisa makanan tu, remora fish ni dapat makan sekali. Itu yang dikata dia dapat manfaat, tapi jerung tak dapat apa-apa pun daripada dia. Tak ada tak terkesan pun sebenarnya. Tak terkesan. Itu commensalisme. Yang kedua ialah mutualisme. Ni interaksi antara dua spesies berbeza yang mana dua-dua dapat manfaat. Interaksi ni kita interaksi jangka masa panjang kita kata win-win situation lah. Contoh mudah kalau kita tengok dalam tumbuhan berbunga, satu aktiviti penting untuk memastikan kelangsungan generasi pokok berbunga ni, dia perlukan satu proses pendebungaan. Proses pendebungaan ni adalah proses pembiakan tumbuhan berbunga. Dalam proses pendebungaan ni, bunga ni dipindahkan daripada bahagian jantan ke bahagian betina. Tapi proses pemindahan ni, mereka pun boleh berjalan. ya, betul. Dia memerlukan kepada satu lagi organisma lain yang membantu untuk perpindahan tu. Antaranya ialah serangga seperti lebah, tebuan dan kumbang. Serangga ni dia tertarik kepada nektar yang ada pada bunga. Jadi bila dihinggap, bunga ni melekat dan dia memindahkan. Dia akan bawa ke bunga yang lain pula, pindah ke situ. Itu yang berlakunya proses penembungaan. Jadi nak kata kat sini win-win situation. Lebah dapat madu, dapat nektar. Bunga dapat pembiakan. Itu dikatakan mutualisme. Yang ketiga ialah parasitisme. Yang ini agak tragik sikit kalau kita tengok. Parasitisme ni ialah interaksi antara dua spesies berbeza yang mana satu dapat kebaikan, satu lagi dapat mudarat. Allah, kesiannya. Satu contoh yang kita boleh lihat iaitu ada sejenis burung iaitu cowbird. Saya cuba cari istilah dia dalam bahasa Melayu tapi saya tak jumpa lagi. Cowbird. Cowbird. Kalau lepas ni siapa yang nak Google boleh Google COWBIRD. Dia ada banyak spesies. Spesies yang popular ialah brown-headed cowbird. Kepala warna coklat. Warna coklat. Okay. Jadi burung ni sifat dia yang burung betina ni dia akan bertelur di sarang burung lain yang lebih kecil daripada dia. Burung apa-apa lain jenis lah. Burung apa-apa lain jenis. Dan telur itu dieramkan oleh burung lain. Anak tu dah menetas dibesarkan oleh burung lain tu bersama adik-beradik angkat dia yang lain. Ya, sebab mesti ada telur lain juga dalam sarang tu. Jadi di mana sifat parasitnya sebab fizikal dia lebih besar daripada burung yang burung ditumpang tu, dia mendominasi makanan dan menjejaskan adik-beradik angkat dia yang lain. Dan kalau kita ini yang burung ni pun memang baik kan, bagi makan semua apa yang ada dalam sarang sangkar dia. Betul. Dan tapi sebab yang tu lebih besar, dia akan dominate makanan tu. Lah. Dan sebenarnya ada burung lain yang dia dah boleh detect dah telur burung cowbird ni. So dia akan tolak keluar bagi jatuh. Akan tolak keluar sarang. Tapi burung cowbird ni dia bijak, dia akan pastikan telur itu dieramkan. Kalau ada burung yang reject telur tersebut, dia akan rosakkan juga telur burung tu. Oh, berdendam. Ya. Inilah contoh-contoh yang kita boleh tengok
dalam simbiosis. Dan kita insya-Allah kita akan ambil pengajaran daripada perkara ni. Baru cerita tentang jenis-jenis je pun kita dah dapat pengajaran juga sikit-sikit kan. Tapi insya-Allah lepas ni kita akan belajar lebih lagi nak dapat pengajaran untuk manusia lah. Sebagai manusia ni apa yang kita boleh belajar daripada simbiosis. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, tajuk yang menarik ini, jom kita sama-sama pakat-pakat tekan butang share di FB IKIM FM supaya lebih ramai lagi dapat belajar daripada alam, insya-Allah menerusi sistem ataupun menerusi interaksi simbiosis ini. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Info. Kami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi Sains dan Islam bersama dengan Encik Muhammad Mustaqim Malik, pegawai penyelidik di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik hari ini bincang-bincang tentang simbiosis dan pengajaran buat seorang hamba. Kita lah tu kan, seorang hamba tu akhir terjawab kan. Seorang hamba tu kita. Dan masya-Allah hari ini bila bercerita tentang bagaimana dalam alam ini sendiri ada macam-macam sebenarnya jenis-jenis simbiosis yang ada memang bekerjasama, sama-sama mendapatkan faedah. Ada yang memang seorang-seorang dia je ambil faedah dan memudaratkan yang lain kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang fahamlah sedikit tentang apa yang berlaku di sekitar kita dan kita sebenarnya dalam spesies mana. Kat mana kita nak belajar tentang itu. Jadinya mungkin kita nak sambung ni, macam mana sebenarnya simbiosis ni menjadi pengajaran untuk kita semua sebenarnya. Okey. Ini soalan yang paling penting lah untuk perbincangan kita hari ini. Lepas ni soalan yang seterusnya pun penting juga. Baik. Tapi kita nak kata kita bukan sahaja nak tahu apa itu simbiosis. Betul. Tapi kita juga nak menghayati dan mengambil pengajaran daripada simbiosis itu sendiri. Dan kalau kita lihat tindak tanduk haiwan secara umum, kita mesti teringat pada satu ayat Al-Quran. Surah An-Nahlu ayat 68. Yang mana Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya Allah sebut, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, hendaklah engkau membuat sarangmu di gunung-gunung dan di pokok-pokok kayu dan juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia. Kalau kita lihat, memang begitulah perbuatan lebah, dia memang membina sarang seperti mana yang Allah ilhamkan kepada mereka. Dan Allah tanamkan naluri tersebut ke dalam diri haiwan sendiri untuk berbuat seperti mana yang Allah arahkan. Begitu juga haiwan-haiwan lain. Perlakuan mereka mengikut kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok jenis-jenis simbiosis tadi, kita kata remora fish. Remora fish ni free rider. Menumpang orang je. Percuma free je dapat manfaat. Free dapat makan. Atas usaha orang lain. Kita akan sikit sebanyak kita akan terfikir macam tu. Ataupun kita tengok cowbird tadi, jahat sungguh. Dalam menumpang orang lain, merosakkan pula orang lain. Betul. Ataupun lepas tu kita tengok lebah dan bunga tadi, kita kata, macam ni lah bagus. Saling membantu. Kita kata macam tu. Tapi kalau kita berbalik pada ayat Quran tentang lebah tadi, kita dapat faham bahawa haiwan ini dia perbuatan dia adalah mengikut naluri. Sebab haiwan ini dia tidak ada ruang untuk memilih, dia tidak ada ruang, dia tidak ada kudrat untuk mengubah diri dia. Bahkan kalau macam mana pun sifat keji yang kita rasa keji macam cowbird tadi tu, tapi itulah sebenarnya yang memberi keseimbangan pada alam. Dan betapa buruknya sifat cowbird itu sendiri, dia tidak ada kudrat untuk mengubah diri dia. Memang macam itulah diri dia. Dan disebabkan diri dia macam tu, dia tidak ada ruang untuk memilih untuk mengubah diri. Sebab itu mereka ini tidak dipersoal di akhirat nanti. Mereka tidak dihakimi di akhirat nanti. Betul. Dan apabila kita pandang ke dalam diri kita, kita ni berbeza dengan haiwan, berbeza dengan tumbuhan, kita ada akal yang menyebabkan kita ini ada ruang untuk memilih, ada ruang untuk kita memperbaiki diri kita. Kita boleh memilih untuk memberi manfaat, kita boleh memilih untuk mengambil manfaat, kita juga boleh memilih untuk memberikan mudarat. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, apa pilihan yang kita buat setiap hari. Dan kalau kita tengok tahun ni saja, berapa banyak pencemaran air yang berlaku, kemudaratan yang kita buat kepada alam. Dan kalau kita tengok sifat manusia ni, ada yang sampaikan memburu haiwan liar. Yang haiwan liar itu menyebabkan kerosakan apabila menyebabkan kita bawa haiwan-haiwan yang eksotik ke meja makan. Allahuakbar. Sehingga akhirnya pada hari ini kita tengok pupus.
pupus satu berlakunya penjangkitan penyakit zoonotik Ya. yang kita hadapi pada hari Sekarang ini ni. COVID-19 disebabkan oleh sifat kita, kerosakan yang kita bawakan. Dan kita kena ingat dengan terlampau banyak kerosakan yang kita lakukan, sedangkan kita ni mempunyai akal dan hati untuk memilih, maka Allah pun memberi amaran kepada kita. Kalau kita tengok dalam satu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak dipergunakan mereka tidak mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nak kata tadi kita kata buruknya cowbird ni tadi. Tapi sekurang-kurangnya itu memang fitrah mereka. Betul. Dan kita ni ada akal dan hati, tapi kita masih lagi buat keburukan, maka sudah tentu kita lebih buruk daripada dia. Betul. Itu dia. Rasa terpukul tak? Kalau tak rasa terpukul tu Alhamdulillah. Maksudnya mesej sampai. Cuma yang itulah kan. Itu kalau secara general. Bagaimana kita nak mengambil pengajaran daripada simbiosis ini sendiri. Cuma kalau kita cuba macam sebab minggu lepas pun kita cerita tentang diri kita. Kita kenal diri kita kenal ilahi. Betul. Sekarang kalau kita kembali kepada diri kita sebagai seorang hamba. Macam mana kita nak ambil simbiosis ini sebagai pengajaran dalam kehidupan kita? Okey, apabila kita meneliti bentuk-bentuk simbiosis tadi, kita tengok ada yang dapat mudarat, ada yang dapat manfaat. Betul. Dan kita kata contohnya dalam spesies dalam jenis Commensalisma tadi, Remora fish ni kita kata dia dapat banyak manfaat, tak beri apa dia dapat manfaat tapi tak memberikan apa manfaat pada jerung. Dan dalam konteks Commensalisma tu, jerung tak dapat apa-apa pun. Tak dapat mudarat, tak dapat manfaat daripada. Tapi kalau kita keluar daripada interaksi yang lebih besar yang bukan saja simbiosis, jerung ini juga dia ada juga mendapat mudarat, bukan daripada Remora fish tapi dapat daripada organisma lain. Contohnya manusia banyak memburu jerung untuk sirip, nak buat sup sirip. Allah Akbar. Hanya sirip je pun. Betul. Dan juga dalam konteks ekosistem jerung sendiri, kadang-kadang dia juga diburu oleh paus pembunuh misalnya. Maksudnya dia pun dia nak kata terancam. Nak kata perkasanya jerung, tapi dia pun ada juga mendapat mudarat daripada yang lain. Jadi nak katanya begitulah organisma lain. Ada yang dapat manfaat, ada yang memberi mudarat, dan termasuk juga kita. Kita ni memberi manfaat, memberi mudarat. Kita memberi mudarat, ada yang patah balik kepada kita. Betul. Dan cuma kalau kita tengok satu lagi sudut, ada satu zat yang tidak terkesan dengan apa-apa pun, tidak terkesan dengan makhluk lain, kerana dia berada di atas segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah ni kuasa memberi manfaat dan memberi mudarat adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itu memang selayaknya bagi dia. Dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan segala-galanya atas muka bumi ini, maka memang selayaknya dia mempunyai sifat yang memberi manfaat, dia yang memberikan sifat memberi mudarat. Adanya kita di dunia ini tidak pun memberi kesan kepada dia. Ada ke tak ada, kita tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kitalah yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam dalam 99 nama Allah, salah satunya An-Nafi', yang menciptakan segala sesuatu dengan memberi manfaat dan kebaikan. Dan pada masa yang sama Allah juga ada Ad-Dar, yang memudaratkan. Ad-Dar ni kalau kita letak pada manusia, buruk sungguh. Kau ni memudaratkan lah. Tapi kalau Ad-Dar pada Allah, itulah sifat yang selayaknya dan mulia pada Allah. Sebab tak ada satu pun dalam dunia ni yang bukan dia punya. Termasuklah kita. Jadi nak katanya kat sini, berbeza dengan simbiosis, ada yang berbeza dengan interaksi dalam manusia, dalam ekologi ni, ada yang dapat manfaat, ada yang dapat mudarat. Maknanya ada yang mula, ada yang akhir, dan ada yang mula semula, ada circle je. Ya, betul. Tapi Allah ini ialah mempunyai kuasa mutlak yang memberi manfaat dan memberi mudarat.
Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyaklah kerana bawakan tajuk ini. Bersama-sama kita melihat dan merenung kembali kejadian yang Allah kurniakan kepada kita ni untuk kita belajar sesuatu. Betul. Dan itu sikit sebahagian perkongsian-perkongsian kita. Dan insyaAllah kejap lagi kita akan tutup untuk sama-sama kita nak ambil manfaat daripada apa yang sebenarnya secara jusnya kan. Yang betul-betul kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat. Sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi perkongsian sains dan Islam. Vaksin COVID-19 bakal tiba penghujung bulan ini dan akan diberikan secara berperingkat percuma untuk rakyat Malaysia. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cenderahati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Dah sampai hujung-hujung pertemuan kita menerusi sains dan Islam bersama dengan Encik Mustaqim Malik. Hari ini cerita tentang simbiosis dan pengajaran buat seorang hamba. Betul. Kita semua moga-moga apa yang telah disampaikan oleh Encik Mustaqim tadi memberi kesan dalam hati kita untuk kita membentuk dan juga kita melihat sesuatu dengan panca indera yang sepenuhnya yang Allah berikan kepada kita kan, insya-Allah. Itu tentang perkongsian kita ekosistem simbiosis ni. Kita sampai hujung-hujung, sedikitlah pesanan dan mungkin juga kesimpulan dalam untuk pertemuan kita tentang simbiosis dan pengajaran buat seorang hamba ini. Silakan. Okey, apabila kita lihat simbiosis dalam haiwan ni, kita dapat merenung bahawa seburuk-buruk ataupun sebaik-baik simbiosis yang berlaku itu adalah sifat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Berbanding diri kita juga ada kita juga memerlukan interaksi, tetapi kita diberikan satu lagi anugerah, itu akal. Dan akal dan akal hati ini yang memberikan kita tanggungjawab untuk kita membuat kebaikan. Betul. Dan pada masa yang sama, apabila kita merenung sifat-sifat kebaikan yang sepatutnya kita lakukan, kita juga kena ingat ada satu zat yang memberikan manfaat yang mutlak milik dia, Allah. memberi manfaat an-nafi' dan juga yang hak dia untuk memberi mudarat kerana memang selayaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita tengok kat situ, baru kita sedar betapa kecilnya diri kita ini. Betul. Dan kita perlu menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan kebaikan sebaik mungkin. Ya, serahkan diri sebulat-bulatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak boleh nak atur, walaupun pergerakan kita pun kita tak boleh nak atur sebenarnya kan. Tapi Allah kurniakan kita ruang untuk perbaiki dengan dikurniakan akal untuk kita memilih yang terbaik, dan kita ambil pengajaran daripada sistem simbiosis yang berlaku di sekitar kita untuk kita belajar sesuatu dan menjadi hamba Allah yang lebih baik, esok pun lebih baik daripada hari ini, dan mudah-mudahan hari yang seterusnya akan lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Insya-Allah minggu depan kita akan bersama lagi. Betul. Untuk perkongsian sains dan Islam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.